Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, Cikgu nak sambung dengan bahagian yang kedua dalam Akta Kontrak 1950, Kontraktor 1950. So, dalam bahagian pertama kita dah bincang apakah maksud kontrak dan juga elemen-elemen kontrak yang ada 6 kan. Okey, iaitu tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan dan keupayaan. Okey. So, kita dah juga bincang apa dia tawaran dan juga elemen-elemen tawaran. So, kita teruskan dengan penerimaan, elemen yang kedua. Okey. Acceptance, penerimaan. So, apa dia penerimaan? Iaitu satu pihak terima cadangan daripada pihak yang membuat tawaran. So, keyword dia terima cadangan. Okey, itu dikenali sebagai penerimaan ataupun itu boleh beritahu pemeriksa persetujuan yang telah dibuat oleh penerima tawaran pada pembuat tawaran tentang cadangan atau janji yang dibuat oleh pembuat tawaran. Yang ini lebih mudahlah. Okey. Satu pihak terima cadangan daripada pihak yang membuat tawaran, menunjukkan acceptance, penerimaan. Okey. Contoh, Kishore bersetuju dengan tawaran penjualan kereta oleh Kishore dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. So, Kishore ni membuat tawaran, Kishore ni menerima tawaran. Okey. So, ini penerimaan. Okey, elemen-elemen penerimaan. Macam tawaran, yang ni pun ada elemen dia. Okey. So, yang pertama, sesuatu penerimaan mestilah dibuat secara jelas, okey, jelas, mutlak dan tidak bersyarat. Ingat keyword dia, jelas, mutlak dan tidak bersyarat. Okey. Tengok contoh ni. Manisha membuat tawaran kepada Anissa untuk menjual kereta Ferrari berharga RM1 juta. Anissa bersetuju dengan tawaran tersebut. Ini jelas, mutlak dan tidak bersyarat. Okey. Jika ada penerimaan bersyarat, ia akan batalkan tawaran asal dan dinamakan tawaran balas. Okey. So, kalau ada syarat, dia bertindak sebagai tawaran balas. Tengok contoh ni. Manisha membuat tawaran kepada Anissa untuk menjual kereta Ferrari berharga RM1 juta. Anissa setuju dengan tawaran tersebut dengan syarat kereta itu telah habis bayar dan ada grant. Ini menunjukkan ada syarat. So, syarat tu menjadikan ini tawaran balas yang dibuat oleh Anissa. Okey. Alright. Yang kedua, penerimaan mestilah dibuat secara biasa dan munasabah. Okey. So, penerima tawaran perlu buat penerimaan dengan cara yang munasabah. Tetapi, jika pembuat tawaran telah menyatakan cara penerimaan, maka penerima tawaran ini berkewajipan untuk menunaikan cara tersebut. Okey. So, biasanya penerima tawaran ni boleh terima tawaran dengan penerima tawaran ni boleh buat penerimaan dengan cara yang munasabah, cara yang biasa. Contohnya, lisan bertulis atau perbuatan. Tetapi, kalau pembuat tawaran ni ada menetapkan cara penerimaan, jadi kamu terpaksa ikut apa yang telah ditetapkan. Okey, tengok contoh ni. Ayani seorang pengusaha durian, okey, telah membuat tawaran pada Wafiq untuk menjual durian di dusunnya. Okey, ini tawaran. Ayani meminta Wafiq isi borang belian yang telah dihantar melalui WhatsApp pada Wafiq dan minta Wafiq email kepada Ayani. Ini ada sebut cara penerimaan. Okey, dia kena isi borang belian yang dihantar melalui WhatsApp dan dia kena email semula kepada Ayani. Wafiq menjawab okey dalam WhatsApp tetapi tidak mengantar borang belian kepada Ayani dan bawa lori ke dusun tapi Ayani enggan menjualnya. Kenapa? Sebab penerimaan ni penerima tawaran ni dia tak ikut apa yang telah ditetapkan. Okey. Okey, yang ketiga. Sesuatu penerimaan yang dibuat mestilah dikomunikasikan. Okey, dikomunikasikan maksudnya perlu disampaikan. Okey. Penerima tawaran mesti beritahu pembuat tawaran sama ada terima tawaran atau tidak. Kalau tidak dikomunikasikan, maksudnya tidak berlaku penerimaan. Okey, tengok contoh ni. Ishan telah melanggar majalah Menu dari bulan Januari 2019 hingga Disember 2019 dengan bayaran RM300 kepada Syarikat Penerbitan Wawasan. Pada bulan Disember 2019, Syarikat Wawasan menghantar email kepada Ishan meminta beliau menyatakan sama ada ingin meneruskan langganan atau tidak. Ishan tidak menjawab email tersebut. Sejak Januari 2020, Ishan masih terima majalah tersebut. Ishan telah membaca majalah tersebut, Syarikat Wawasan menuntut bayaran tapi Ishan enggan membayarnya. Kenapa?
penerimaan ni tidak dikomunikasikan. Dia tak balas email. Bila tak balas email, maksudnya penerimaan ni tidak dikomunikasikan. Okey. Okey, yang keempat, penerimaan adalah dibuat dalam jangka masa yang munasabah. Okey, perlu ingat tawaran ni tidak terbuka selama-lamanya. Dia ada tarikh luput. Okey, tawaran luput jika tiada penerimaan dibuat dalam jangka masa yang ditetapkan. Okey, kena biarlah logik kan, dia ada tempoh masa yang ditetapkan, bukan dibuka selama-lamanya. Okey. Aziz telah buat tawaran kepada Ashraf untuk menjual buah mangga yang masa ranum di kebunnya pada 1 Januari 2020. Ashraf setuju dengan tawaran tersebut selepas 6 bulan. Okey, dan menuntut ganti rugi daripada Aziz kerana tidak menjual mangga kepadanya. Okey, nampak tak di sini? Aziz ni buat tawaran pada 1 Januari 2020. Dia nak jual mangga yang masak ranum. Okey, it's fully ripe dah masak dah. Okey, takkan dia nak tunggu sampai 6 bulan baru nak jual. Okey, Ashraf ni dia hanya terima tawaran selepas 6 bulan. Maksudnya jangka masa ni tidak munasabah. Okey, alright. 5. Penerimaan adalah lengkap sebaya saja pembuat tawaran mengetahui dan menerimanya. Okey, sekiranya penerimaan tersebut tidak sampai kepada pengetahuan pembuat tawaran, sama ada dia sendiri tidak memberitahu akan penerimaannya ataupun sudah diberitahu tapi tidak sampai pemberitahuan tersebut kepada pembuat tawaran, maka penerimaan itu tidak lengkap. Jadi, penerimaan ni kena diketahui oleh pembuat tawaran. Dia kena mengetahui dan menerimanya. Barulah penerimaan ni sah. Okey. So, make sure bagi uraian yang lengkap tentang konsep ni. Okey. Bila penerimaan boleh tamatkan? Penerimaan boleh tamatkan bila-bila masa sebelum komunikasi penerimaan lengkap atau sampai kepada penerima. Okey. Bila benda ni dah sampai, so penerimaan tak boleh ditamatkan. Okey. Okey. Apa dia balasan? Okey, kalau soalan minta kamu berikan maksud balasan menurut Seksyen 2, kena sebut yang lengkap ni. Okey, menurut kehendak pembuat janji atau sesiapa saja yang telah buat atau telah menahan diri daripada membuat sesuatu, maka perbuatan atau penahan diri itu dianggap sebagai satu balasan. Jadi kena sebut yang lengkap. Kalau soalan tanya berikan maksud balasan, yang ni lebih mudah. Faedah yang sepatutnya diperoleh. Ingat faedah yang sepatutnya diperoleh oleh kedua-dua pihak daripada urus niaga mereka seperti yang telah dipersetujui pihak yang mengikat perjanjian. So very simple. Faedah yang sepatutnya diperoleh oleh kedua-dua pihak daripada urus niaga yang mereka lakukan yang ditetapkan mengikut perjanjian. Okey, itu maksud balasan. Okey, contoh perhatikan contoh ni. Arini menjual sebuah basikal terpakai dengan harga RM100 kepada Yua, maka balasan Arini kepada Yua ialah sebuah basikal terpakai dan balasan Yua kepada Arini adalah wang berjumlah RM100. Jadi faedah yang diterima oleh kedua-dua pihak. Okey. Yua dapat basikal, Arini dapat RM100. Itu dikenali sebagai balasan. Okey. Okey, let's see the elemen-elemen balasan. Okey, elemen yang pertama, balasan mestilah mempunyai unsur timbal balik. Maksudnya dua-dua pihak mesti mendapat balasan. Kedua-dua pihak mesti mendapat balasan antara satu sama lain. Itu dipanggil timbal balik. Okey. Safika menjual kereta Volvo kepada Rasidi dan Rasidi bayar RM11,000 kepada Safika. Dua-dua pihak mendapat balasan. Okey. Balasan tidak semestinya datang daripada penerima janji. Maksudnya apa? Balasan boleh diberikan oleh sesiapa sahaja. Tidak semestinya pihak yang berkontrak. A dan B berkontrak, C boleh buat bayaran. Walaupun C tidak terlibat dalam kontrak. Okey. Hidayah telah menjual rumah banglo bernilai 2.5 juta kepada Farid. Isteri Farid iaitu Farida telah membuat bayaran 2.5 juta kepada Hidayah. Sukma yang merupakan anak sulung Hidayah memohon mahkamah kontrak dibatalkan. Okey. So ini tak salah sebab walaupun kontrak ni antara Hidayah dengan Farid, okey, bayaran dibuat oleh pihak yang ketiga tak salah sebab balasan tidak semestinya datang daripada penerima janji. Okey. Balasan lampau adalah sah di sisi undang-undang. Okey. So, balasan lampau maksudnya janji yang dibuat bagi membalas suatu perbuatan yang telah dilakukan sebelum itu. Okey, something you have done before. Itu dipanggil balasan lampau. Okey.
Tengok contoh ni. Kereta mi kari rosak di Lebuh Raya Plus dan mi udang seorang mekanik dalam bantu membaiki kereta tersebut. Mi kari berjanji untuk bayar RM2,000 pada hari esoknya. Okey, ini dipanggil balasan lampau. Okey. Mi udang tuntut bayaran tapi mi kari enggan membayarnya. Jadi, kalau kamu perhatikan, mi udang ni telah buat balasan lampau. Dia telah baiki kereta dan mi kari ni dia janji untuk bayar RM2,000 pada hari esoknya tapi dia tak nak ikut kontrak yang telah ditetapkan. Jadi mi udang ni boleh dapatkan bayaran sebab ini adalah balasan lampau. Okey. Sesuatu balasan tidak semestinya berpadanan. Berpadanan maksudnya sama. Okey. Balasan diberikan oleh penerima janji kepada pembuat tawaran tidak semestinya berharga atau sama nilai dengan sesuatu yang diberikan oleh pembuat tawaran. Okey. So not necessary value dia sama. Mungkin nilai dia lebih rendah, lebih tinggi dan sebagainya. So, tidak semestinya berpadanan. Not necessary same. Okay? Tengok contoh ni. Manis telah menjual rumah banglo bernilai 25 juta kepada Pahit dengan harga RM100,000. So, harga banglo ni 25 juta. Tapi dijual dengan harga RM100,000 dan Pahit buat bayaran RM100,000 kepada Manis. Masam yang merupakan anak sulung Manis memohon kepada mahkamah kontrak dibatalkan kerana bayaran yang diterima oleh ibunya terlalu rendah. So, tak salah kan? Sebab tidak semestinya berpadanan. Okey? Okey, balasan mestilah sesuatu yang sah di sisi undang-undang. Jadi, balasan yang tidak sah ni contohnya seperti penipuan, okey, atau dilarang oleh undang-undang. Jadi, kalau balasan ni tidak sah menyebabkan kontrak tu batal, okey. So, Zalina merupakan pengawal keselamatan kilang perabot Datin Aisyah. Radin berjanji untuk membayar RM50,000 kepada Zalina jika dia membakar kilang perabot tersebut. Okey, Zalina telah membakar kilang dan Radin enggan membayar RM50,000. So, yang ni perjanjian yang tidak sah. Okey, dilarang oleh undang-undang. So, kontrak ini akan dibatalkan. Okey. Perjanjian tanpa balasan ni terbatal kecuali. Okey, ada pengecualian. Di sini ada 5 pengecualian. Okey, yang pertama atas dasar kasih sayang. Okey, atas dasar kasih sayang ni dibenarkan tanpa balasan tapi syaratnya dalam bentuk tulisan dan didaftarkan. Written. Dan juga perlu didaftarkan mengikut undang-undang. Okey, yang ni boleh. Contohnya seorang ibu atau seorang ayah nak jual rumah kepada anaknya tanpa sebarang bayaran. Tapi kena dalam bentuk bertulis dan didaftarkan. Okey. Untuk beri pampasan kepada kerja yang dibuat secara sukarela. Yang ni pun tak ada balasan pun tak apa. Okey, sebab kerja ni dibuat secara sukarela, tak ada paksaan. Okey. Memberi pampasan kepada mereka yang boleh dipaksa dari sisi undang-undang. Yang ni pun tak ada balasan pun tak apa. Okey. Untuk bayar hutang lapuk. Ini pun tak perlu balasan. Okey. Dan telah dinyatakan secara bertulis oleh pembuat janji. Pembuat janji ini adalah sebut dengan jelas, saya tak nak sebarang balasan. Jadi, boleh diterima. Okey, so ada 5 situasi yang menyebabkan perjanjian dan balasan ni boleh dikecualikan. Okey. Contoh soalan, berikan maksud penerimaan dan nyatakan 3 elemen penerimaan. Maksud 3 elemen. Apa jawapan dia? Okey, so satu pihak terima cadangan daripada pihak yang buat tawaran. Cukup kamu dapat 1 markah. Satu pihak terima cadangan daripada pihak yang buat tawaran. Itu maksud. Apakah 3 elemen penerimaan? Kita ada bincang. Ada 3 elemen iaitu yang pertama, penerimaan mestilah dibuat secara jelas, mutlak dan tidak bersyarat. Yang kedua, penerimaan mesti dibuat secara biasa dan munasabah. Penerimaan yang dibuat mestilah dikomunikasikan dan penerimaan dibuat dalam jangka masa yang munasabah. Ada 4, boleh bagi mana-mana 3. Nombor 2, uraikan 3 elemen penerimaan. Okey, so 3 elemen penerimaan sama juga tadi ya. Okey, penerimaan mestilah dibuat secara jelas, mutlak dan tidak bersyarat. Lepas tu bagi satu uraian. Penerimaan mesti dibuat secara biasa dan munasabah, bagi satu uraian. Penerimaan dibuat mestilah dikomunikasikan, bagi uraian. Okey. Nombor 3, berikan maksud balasan dan nyatakan 3 elemen balasan. Okey. So, balasan ni apa?
faedah yang diperoleh oleh kedua-dua pihak daripada urus niaga seperti yang dipersetujui oleh pihak yang berkontrak. Okey, faedah yang diperoleh itu keyword dia. Okey, oleh kedua-dua pihak seperti yang ditetapkan dalam kontrak. Okey. Apakah elemen balasan? Balasan mestilah mempunyai unsur timbal balik. Balasan tidak semestinya datang daripada penerima janji. Balasan lampau adalah sah di sisi undang-undang. Balasan tidak semestinya berpadanan dan balasan mestilah sah di sisi undang-undang. Okey, bagi mana-mana 3. Ini samalah uraikan 3 elemen balasan. Okey, nyatakan 4 pengecualian perjanjian tanpa balasan. Okey, apa pengecualian dia? Iaitu ada disebut dalam bentuk tulisan. Okey, disebut dalam bentuk tulisan iaitu atas dasar kasih sayang. Okey, beri pampasan untuk kerja apa? Suka rela. Beri pampasan untuk mereka yang dipaksa untuk paksa di sisi undang-undang. Okey, bayar hutang lapor dan juga telah dinyatakan secara bertulis oleh pembuat janji. Itu 4 pengecualian. Okey pelajar, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu memahami konsep balasan dan juga penerimaan serta elemen-elemen balasan dan penerimaan. Okey, harap kamu suka video cikgu ni. Share dengan kawan-kawan, bagilah komen yang berguna. So wish you good luck for pengajian perniagaan penggal 2. Bye.